Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya murid-murid, bertemu kita lagi dalam Sejarah Tahun 4, Unit 7, Kerajaan Melayu Awal. Hari ini, Cikgu Fatimah akan mengajak kamu bersama-sama membincangkan tentang Kerajaan Melayu Awal. Baiklah murid-murid, kita lihat dahulu objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran kita pada hari ini meliputi standard pembelajaran 4.1.1 menamakan Kerajaan Melayu Awal, 4.1.2 menyatakan lokasi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu, 4.1.3 menjelaskan hubungan diplomatik Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. 4.1.4 menghuraikan kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu Awal di Kepulauan Melayu. Baik, cikgu ada sedikit nota kalau kamu tengok di sudut kiri itu, iaitu Alam Melayu. Alam Melayu bermaksud kawasan yang merangkumi gugusan kepulauan dan tanah besar di bahagian tenggara benua Asia ataupun kita panggil Asia Tenggara. Dan istilah monumen. Nanti kita akan bertemu dengan istilah monumen. Monumen ialah bangunan yang dibina untuk memperingati peristiwa penting. Manakala gapura bermaksud pintu gerbang istana atau kuil. Murid-murid, kita lihat dulu ringkasan Kerajaan Melayu Awal. Kerajaan Melayu Awal di alam Melayu bermula dengan pertama, memperlihatkan kemunculan beberapa kerajaan Melayu awal. Yang kedua, kerajaan Melayu ini wujud sejak abad pertama lagi. Ketiga, kewujudan kerajaan Melayu awal ini dibuktikan melalui monumen yang dipengaruhi oleh Hindu-Buddha dan kemunculan kerajaan ini mengikut kronologi zaman. Ya, murid-murid, kita lihat di sini ya kronologi kerajaan-kerajaan Melayu awal. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu awal mengikut peredaran masa. Abad pertama, munculnya kerajaan Funan. Abad yang kedua, munculnya kerajaan Champa. Abad kelima, kerajaan Kedah Tua. Abad yang keenam, kerajaan Cheh Tu dan kerajaan Gangga Nagara. Abad yang ketujuh, kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Santubong. Abad ke-9, muncul kerajaan Mataram. Abad yang ke-13, muncul kerajaan Majapahit. Dan abad ke-15, munculnya kerajaan Beruas. Ya murid-murid, setelah kita melihat kemunculan kerajaan Melayu awal, tentu kamu ingin tahu di manakah lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal itu. Ya, di sini cikgu terangkan ya. Pertama, kerajaan Kedah Tua terletak di Pangkalan Bujang, Lembah Bujang, Kedah. Kedua, kerajaan Gangga Negara terdapat di pantai barat bahagian tengah Perak. Ketiga, kerajaan Beruas terletak di pantai barat bahagian tengah Perak juga. Keempat, kerajaan Cheh Tu terletak di Tanah Merah, Kelantan. Yang kelima, kerajaan Santubong terdapat di Sungai Sarawak, Sarawak. Yang keenam, kerajaan Sriwijaya, Lembah Musi, Sumatera. Ketujuh, kerajaan Mataram terdapat di Jawa Tengah. Dan yang terakhir, kerajaan Majapahit terletak di Lembah Sungai Berantas, Jawa Timur. Untuk memudah lagi pemahaman kita terhadap kerajaan-kerajaan Melayu awal ini, cikgu letakkan di sini ya peta lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu.
Pada asalnya, kerajaan awal Melayu di Kepulauan Melayu bermula daripada pertempatan kecil yang kemudiannya berkembang dan menjadi pelabuhan. Pelabuhan ini seterusnya berkembang dan menjadi kerajaan. Kita lihat ya, Kerajaan Kedah Tua di Kedah, Kerajaan Gangga Negara di Perak, Kerajaan Berwas juga di Perak, munculnya Kerajaan Cehtu di Kelantan, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, Kerajaan Santubong di Sarawak, Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, dan Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Wujudnya kerajaan-kerajaan tadi telah meninggalkan pelbagai bukti yang dapat kita saksikan pada hari ini. Bukti-bukti peninggalan kerajaan-kerajaan Melayu awal dapat dilihat di Candi Prambanan Yogyakarta, Indonesia. Yang kedua, kita boleh lihat di Candi Bukit Batu Pahat, Lembah Bujang, Kedah, Candi Muara Jambi di Sumatera, Indonesia, Candi Bajang Ratu, Jawa Timur, Indonesia, Candi No Pagar, Vietnam, dan Tapak Bandar OCEO, Vietnam. Baiklah murid-murid, kita lihat pula hubungan diplomatik Kerajaan Melayu awal di Kepulauan Melayu. Hubungan diplomatik bermaksud hubungan yang terjalin antara sebuah kerajaan dengan kerajaan yang lain. Kerajaan Melayu awal seperti Kedah Tua, Sriwijaya dan Majapahit menjalankan hubungan dengan dua kuasa besar pada ketika itu, iaitu China dan India. Hubungan diplomatik ini kita bahagikan kepada tiga, ya. Dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, menjalinkan hubungan untuk mendapatkan pengiktirafan. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan. Dan ketiga, untuk mengekalkan kedudukan. Dari segi ekonomi pula, Kerajaan Melayu awal memasarkan barang-barang dagangan seperti biji timah dan emas kepada kerajaan China dan India. Manakala dari segi sosial, kita dapat lihat ya, hubungan diplomatik dapat mengeratkan persahabatan dan kekeluargaan melalui perkahwinan. Antara barang dagangan yang popular ya semasa Kerajaan Melayu awal ialah rempah ratus. Rempah ratus ni penting ya untuk masakan. Kemudian kamu lihat manik-manik yang diadakan barang hiasan. Kemudian ada seramik. Semua benda-benda ini merupakan barang dagangan. Seterusnya, kita lihat pula kegiatan ekonomi Kerajaan Melayu di Kepulauan Melayu. Terdapatnya aktiviti perlombongan dan pembuatan semasa Kerajaan Kedah Tua. Contohnya ya, semasa Kerajaan Kedah Tua, relau untuk melebur besi ya, kalau kamu lihat dalam gambar. Kemudian ada aktiviti pertanian seperti menanam padi. Kerajaan Kedah Tua dan Majapahit. Kemudian kamu lihat dalam gambar juga itu pelabuhan Kerajaan Melayu awal ya, penting untuk perdagangan. Kamu lihat ni kapal-kapal layar. Semasa dahulu kapal berlayar menggunakan layar bergerak mengikut tiupan angin monsun barat daya ataupun angin monsun timur laut. Akhir sekali, kamu tengok hasil hutan dan hasil laut juga merupakan kegiatan ekonomi yang dapat dipasarkan pada ketika itu. Contohnya gaharu, rotan, kapur barus, mutiara, dan sebagainya.
Sebelum mengakhiri PDP kita pada hari ini, cikgu berikan satu tugasan kepada kamu. Kamu dikendaki menamakan monumen dan kerajaan bagi setiap gambar berikut. Cikgu harap kamu dapat menjawab tugasan ini dengan jayanya. Sekian untuk kali ini. Terima kasih.